Kembali lagi dalam Selamat Pagi Malaysia secara langsung TV1 dan anda boleh menonton kami di saluran Berita RTM My Preview 123 dan secara langsung di Facebook Selamat Pagi Malaysia. Okey, untuk topik kali ini Hana, kita juga ingin bercerita tentang bagaimana pasca COVID-19 penciptaan peluang pekerjaan khususnya pada golongan belia juga perlu dititik beratkan kerana kalau kita lihat belia yang berkemahiran tinggi akan lebih mudah untuk mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik. Jadi untuk itu kita nak bercerita tentang tawaran industri dan penciptaan pekerjaan TVET pasca COVID-19 bersama dengan Datuk Dr. Hajah Wasita Haji Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia, Kementerian Belia dan Sukan. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Apa khabar? Waalaikumsalam, selamat pagi semua. Nana dan Ismail. Baik, Datuk, untuk kita memulakan bicara kita pada pagi ini, bercerita tentang pasca COVID-19, situasi pekerjaan dan juga situasi pekerjaan yang menjejaskan golongan belia. Bagaimana Datuk boleh gambarkan situasi ketika ini, Datuk? Okey, pertama kita melihat trend lah. Kalau dalam bulan Februari pada tahun ini, kita melihat kadar pengangguran itu berubah daripada 3.3% pada Februari 2020 ni kepada 5.3% dari segi pengangguran yang terkesan itu kesan pasca Covid itu berlaku peningkatan kan pada Mei 2020. Jadi daripada data yang ditunjukkan oleh Jabatan Perangkaan bahawa kesan itu dapat dirasakan begitu besar sebab pertambahan 2% yang begitu mendadak. Kalau kita lihat angka itu 550,200 orang kehilangan pengangguran itu berlaku, dia mendadak kepada angka 800,000. Baik. Jadi di situ kalau kita bercakap tentang trend pengangguran belia, memang kalau kita lihat dari segi average dibandingkan dengan keseluruhan kohort pekerjaan tu, belia sebenarnya adalah 68% daripada guna tenaga kerja. Maknanya daripada tarikh 15 ke 40 tahun tu, belia yang sebenarnya terlibat dalam sektor pekerjaan itu adalah sebanyak 68%. Jadi apabila kesan pandemik COVID yang berterusan ini tentulah memberi sesuatu impak kepada mereka kerana permintaan daripada industri bagi guna tenaga pekerjaan, terutama pekerjaan yang tak formal ni sangat dirasakanlah oleh belia. Itu trend dia. Yang formal ni kurang, yang tak formal ni mereka yang bekerja sendiri, mereka yang belajar dalam sektor pertanian, digital, freelancer dan sebagainya lah. Masuk mereka dalam gig ekonomi misalnya. Apakah inisiatif yang diambil kerajaan itu sendiri bagi menangani masalah ini tentang pengangguran bagi golongan belia? Okey. Saya kira kerajaan akan sentiasa, terutama menerusi Kementerian Belia dan Sukan, akan bertindak sebagai fasilitator untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif bagi mengurangkan kesan itu. Kerana ini dapat dilihat daripada apabila kerajaan mengumumkan pada 5 Jun yang lalu Pelan Jana Ekonomi itu ataupun penjana, bermakna ada keseriusan dari segi kerajaan, terutama daripada Kementerian Keuangan untuk peruntukan bagi inisiatif-inisiatif ini untuk mengurangkan kesan itu. Dan ini disambut oleh Kementerian Belia dan Sukan sebagai fasilitator kepada golongan muda yang kita nakkan rancangkan supaya belia tidak begitu terkesan dan belia dapat sebenarnya diberikan peluang apa yang merupakan halangan atau keresahan mereka. Oleh itu, sambutan kepada Pelan Jana Ekonomi yang ditujukan kepada golongan belia dilihat dalam pelancaran program skim perantisan negara baru-baru ni, di mana skim perantisan agak berbeza dari segi konsep dan pendekatannya. Bagi sebenarnya menumpukan kepada keresahan itu punca dia. Keresahan belia ni sebenarnya boleh kita lihat dari segi beberapa keadaan. Pertama, belia yang berisiko kehilangan pekerjaan ini akan sentiasa ada. Disebabkan kalau kita melihat dari segi ekonomi sangat berkait rapat dengan permintaan oleh pihak industri yang memerlukan pekerja-pekerja itu sendiri, maka kita akan melihat risiko kehilangan pekerjaan itu akan merupakan satu perkara yang merupakan keresahan belia. Yang kedua, dilihat dari segi mereka yang belum memasuki alam pekerjaan. Setiap tahun kita menyaksikan akan ada lebih kurang 200,000 belia bergraduat. Kalau yang keluar daripada peperiksaan di tingkatan 5 lah, SPM tu memang ada 450,000 lebih kurang yang memasuki, yang kita rasakan kalau dia tidak menyambung pelajaran pun mereka memasuki satu pasaran kerja yang besar. Mereka memerlukan pekerjaan. Artis mereka yang sebenarnya menanti peluang pekerjaan.
Dan dia juga melibatkan mereka yang bekerja dalam sektor agro, pertanian, peniaga-peniaga yang baru memulakan perniagaan. So permintaan untuk sesuatu supply mereka tu berkurang disebabkan oleh industri itu dalam masa pas COVID itu sendiri kan kita mempunyai kawalan-kawalan pergerakan yang menyebabkan kurangnya bukan saja acara-acara yang bersifat massa dan mempunyai body contact yang betul, tetapi juga industri yang menghasilkan pasaran. Dan sebab itu kita lihat industri seperti Top Glove dalam bidang pembuatan sarung tangan memerlukan pekerjaan lebih ramai dalam keadaan sekarang, sarung tangan getah, kerana itu keperluan sekarang. Jadi begitu juga keresahan itu dirasai oleh beliau membuat kerja-kerja secara freelance. Ya, mereka di dalam gig ekonomi kan, memang tidak dinafikan bahawa dalam salah satu elemen gig ekonomi itu pekerjaan penghantaran makanan juga sebenarnya mendapat pasaran permintaan yang tinggi kan. So itu memberi satu keadaan, satu faktor yang sangat-sangat berkait rapat dengan suasana COVID itu, pandemik COVID itu sendiri dan apa yang berlaku pasca COVID itu. So itu juga kita melihat memang tersedia dalam kita punya kehidupan sehari ada belia yang tidak sebenarnya memasuki ataupun tidak berada sama ada dalam 3 perkara. Mereka tidak berada dalam latihan, mereka tidak berada dalam pekerjaan maupun pendidikan. Ini kita panggil belia need. They are not in employment, not in education and not in training. So ini antara belia-belia yang keresahan yang kita lihat. Itulah yang kita bercakap bahawa pasca COVID ni apa perkara-perkara yang boleh kerajaan lakukan, terutama oleh Kementerian Belia dan Sukan dalam usaha mereka. Tapi dalam usaha ini sebenarnya Kementerian Belia dan Sukan tidak boleh bergerak bersendirian. Kerana itu Yang Berhormat Menteri kita Datuk Seri Rizal Marikan dan Yang Berhormat Timbalan Menteri itu sendiri berusaha keras untuk melaksanakan kerjasama rentas. Kita mengenal pasti 7 kementerian yang memang berupaya untuk bersama-sama sebenarnya menjana segala usaha dan tenaga dengan resos yang ada di tempat mereka masing-masing untuk bekerjasama dengan agensi di bawah mereka. Contohnya Kementerian Sumber Manusia sendiri yang memang secara tidak langsung berada dalam situasi memikirkan dasar dan polisi yang sesuai bagi menggalakkan ekonomi digital misalnya, ataupun memberi laluan-laluan atau dasar yang boleh menggalakkan job localization di mana kita mengutamakan tenaga kerja atau kepakaran belia tempatan daripada membawa kepakaran luar. Jadi perkara itu difikirkan. Jadi Kementerian Pendidikan misalnya, Kementerian Kerja Raya, sebab tawaran pekerjaan ini banyak datang daripada industri pembinaan. Apabila kekosongan peluang pekerjaan itu berlaku bila pekerja asing tiada. Jadi di sini dilihatnya usaha-usaha yang sangat konstruktif itu perlu dilaksanakan untuk merancang dengan Kementerian Kerja Raya misalnya. Perkara yang berkaitan untuk menyambut kekosongan di sektor pembinaan dan sebagainya. Sudah pastinya kerjasama dengan beberapa kementerian itu dilihat sebagai satu kerjasama sinergi yang cukup baik antara kementerian dan juga Kementerian Belia dan Sukan. Tetapi lebih pentingnya untuk kita melihat apa yang digagaskan oleh kerajaan untuk re and upskilling itu adalah penting untuk kita memastikan pekerja-pekerja ini disediakan dengan pekerja-pekerja berkemahiran tinggi. Khususnya golongan belia. Jadi untuk pihak kerajaan pula bagaimana untuk memastikan sektor pekerjaan yang berkemahiran dan mempunyai skill ini menawarkan pulangan dan juga pendapatan yang lumayan setimpal dengan kemahiran ditawarkan oleh golongan pekerja ataupun belia khususnya. Ya. Tentulah satu daripadanya adalah usaha kita ataupun misalnya Kementerian Sumber Manusia berganding bahu dengan Kementerian Belia dan Sukan untuk bertemu dengan mereka-mereka yang merupakan mereka yang ada kawalan kepada dana misalnya kepada Tabung Pembangunan Sumber Manusia Sdn Bhd HRDF dengan pihak PKSO misalnya yang memegang data dari segi belia-belia yang kehilangan pekerjaan. Mereka-mereka ini adalah mereka-mereka yang mencarum. Walaupun kaedah yang kita gunakan itu merata untuk kita mencecah belia-belia yang kehilangan pekerjaan dalam 5 kategori yang saya maklumkan tadi, tetapi mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan ini perlu ditangani segera. Jadi caranya adalah untuk menemukan pihak industri. Di sini insentif kerajaan itu bukan saja dilihat kepada menggalakkan upskilling, reskilling dengan tawaran-tawaran khusus yang bersesuaian bersama mereka-mereka yang merupakan TVET provider ataupun penawar kepada latihan-latihan reskilling, upskilling ataupun maupun cross-skilling termasuk Kementerian Belia dan Sukan yang mempunyai 22 institusi latihan kemahiran nasional yang juga memain peranan. So kalau macam tu kita
berbincang dengan pihak-pihak yang saya nyatakan tadi, kerajaan menawarkan juga dengan kerjasama industri, ya. Sebab hanya industri sebenarnya mengetahui jatuh bangun ekonomi dalam masa pasca COVID ini. Dan walaupun kita mengatakan bahawa elemen dari segi keresahan belia ini berpunca daripada mungkin hilang mata pencarian, tetapi kita tidak menafikan bahawa peluang masih ada dan keperluan pekerjaan ada untuk mereka yang boleh berusaha sendiri untuk membuat pekerjaan sendiri seperti berniaga dan sebagainya, ataupun pergi menguasai ataupun mengetahui apa rangkaian-rangkaian yang ada dalam sektor pertanian misalnya. Jadi di situ pertembungan di antara perbincangan kerajaan dengan pihak industri ataupun pihak-pihak syarikat yang ada peluang pekerjaan ini penting. Di situ kita rangkakan program bercorak bootcamp di mana kursus-kursus yang biasanya mempunyai penawaran kerja yang agak lambat tawarannya kerana mereka belajar TVET tu lama, tapi kita rangkakan pendekatan 4 hingga 6 bulan dalam pekerjaan. Jadi konsep place and train ni sekarang sangat penting dalam perantisan. Di mana itu masalah belia, sebab bila dia nak bekerja dalam bidang yang baru yang tak ada kemahiran, pengalaman selalu ditanya. Jadi skim perantisan nasional tu kita bawa konsep berbeza. Kita bawa konsep di mereka ada kesediaan industri untuk memberi mereka tempat, melatih mereka dan akhirnya berakhir dengan pekerjaan. Itu kita laksanakanlah perbincangan dengan industri. Jadi bagaimana kementerian sendiri untuk memastikan bahawa perancangan untuk membantu golongan belia ini mencapai matlamat ini sendiri? Okey, selain daripada kita mengumumkan mengenai kewujudan skim perantisan, wujudnya beberapa pendekatan-pendekatan program baru seperti pendekatan bootcamp, seperti pendekatan mengadakan program-program yang menumpu kepada belia-belia yang berisiko hilang pekerjaan, memberi mereka peluang mengenai kemahiran yang ada ataupun capai ke tahap yang tadi Cik Ismail katakan mempunyai kemahiran. Jadi mereka boleh mendapat pekerjaan tu. Kementerian juga melaksanakan satu inisiatif single landing page di mana ia merupakan satu one stop center menerusi platform eMyBelia. So eMyBelia itu di situ maklumat syarian ataupun berbentuk mengenai peluang-peluang yang mana kita tawarkan tu kita dapat beri mereka, sama ada dari segi peluang mendapat latihan kemahiran tu, peluang pekerjaan yang dicipta disebabkan ada permintaan industri itu, dan juga kita menawarkan dari segi dana dan juga fasiliti yang ada, ya. Contohnya kalau macam kata kerjasama rentas yang dibuat oleh Kementerian Belia dan Sukan dengan Kementerian Pertanian misalnya, dan juga asas industri tu kan. Asas pertanian tu atas asas makanan tu sebenarnya boleh memberitahu belia yang berminat untuk nak masuk ke dalam bidang pertanian untuk memulakan latihan-latihan bukan saja berkaitan bidang pertanian, kadang-kadang dilihat sepi daripada pandangan dan perhatian belia, tetapi boleh membuka laluan kepada jaringan berkaitan dengan usaha pertanian itu yang berkaitan dengan proses makanan, pembungkusan, peleburan hingga kepada peringkat pemasarannya. Jadi ini boleh membuka mata kerana kita melihat hari ini mungkin wujudnya juga stigma di kalangan belia kita untuk pergi kepada bidang-bidang pekerjaan baru yang mereka tak biasa ataupun tidak begitu popular, ya. Tetapi perlu didedahkan supaya mereka melihat bahawa hari ini dalam semua sektor pekerjaan yang mereka nak masuk, bukan saja kemahiran penting, menguasai bidang kemahiran itu hingga menjadi pakar dalam bidang agro pertanian itu sendiri adalah penting. Jadi mereka akan tahu kan teknik dan aplikasi digital terkini, bagaimana mereka nak berjaya dalam bidang pertanian kerana mereka mengetahui perkara yang basic mengenai pengurusan ladang tu dan cara mereka menggunakan aplikasi digital yang terkini dalam smart farming misalnya. Ini boleh membuka perhatian seperti mana belia-belia sangat tertarik dengan bidang ataupun pekerjaan yang tidak formal sebab masa inilah, ya. Gig ekonomi itu sendiri. Bidang pekerjaan memerlukan skill dan juga kemahiran, ya. Dan juga bila nak menghantar servis pun kena ada skill. Kena tahu bagaimana aplikasi digital dan bagaimana mereka boleh melihat peluang-peluang yang ada. Jadi itu sebab dari segi bila kita cakap tentang
tawaran industri untuk perkara-perkara ini. Ia berkaitan juga dengan tawaran yang datang daripada kementerian-kementerian yang ada kemudahan, terutama soal dana dan sebagainya oleh Kementerian Pembangunan Usahawan. Maknanya tawaran yang menyeluruh daripada KBS dan juga kementerian lain, skim Perantisan Nasional dan juga skim MyGig untuk belia juga turut digagaskan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Terima kasih diucapkan sekali lagi pada Datuk Dr. Haji Wasita Haji Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia, Kementerian Belia dan Sukan kerana bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih kembali. Terima kasih kerana memberi peluang pada Kementerian Belia. Terima kasih. Okey, sekarang ni kita akan ke Malaysia Ismail untuk melihat keadaan kaji cuaca pada hari ini.